Takat itu je kamu boleh cerita. Tapi bagi iblis, dia dah rasa dah duduk di syurga. Bukan sekat dia tahu, dia dah pernah duduk di syurga. Dan dia berasal daripada syurga. Kan? Sama juga Haji Hadi. Engkau buat kuliah, kau cerita tentang kewujudan Allah, sifat 20. Kan? Allah wujud, keidam, bako, sifat 20 tu kamu ajar. Kan? Tentang kewujudan Allah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu cerita pasal Nabi Muhammad, Nabi Adam dan sebagainya. Iblis kata apa? Sebelum Haji Hadi tahu, aku tahu dah. Aku tahu Allah itu wujud. Aku tahu Allah itu satu. Aku tahu Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak diperanakkan. Iblis kata dia tahu. Dan aku juga tahu Allah akan menurunkan Nabi Adam AS ke muka bumi ini. Iblis tahu. Wa iqala rabbuka inna. Dia ada ayat yang tentang keturunan Nabi Adam ni, turun kisah Nabi Adam ni. Wa iqala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. Ini banyak ayat-ayat yang menceritakan kisah turunnya Nabi Adam dan menceritakan bagaimana iblis itu bersifat takabur. Banyak ayat saudara dalam Al-Quran. Kita sekolah rendah lupa kita diajar kan tentang takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu takbur, maka dia menjadi kafir. Tempat dia neraka. Bukan kerana ilmu dia tak kurang. Ilmu dia hebat iblis. Sebab yang sebut tadi, nak banding Haji Hadi ni, celah kuku dia je. Tapi dia ego, dia sombong. Sebab itu saya nak beritahu Haji Hadi, jangan ego dan sombong. Jangan ego dan sombong dengan ilmu kamu. Kamu digelar ulama ke, kamu presiden PAS ke, jangan memperlekehkan orang lain. Apatah lagi jika kamu memfitnah orang lain. Ucapan dalam parlimen penuh dengan fitnah, penuh dengan cita-cita temberang. Kita boleh buktikan ucapan-ucapan dia yang bohong, munafik, cerita benda yang tak wujud, menuduh kerajaan yang kerajaan tak buat, tetapi kamu mengatakan kerajaan itu zalim. Sedangkan tak dilakukan, tak berlaku pun. Tapi kamu cipta, kamu buat persepsi. Ini jahatnya jadi. Dan hari ini, bulan Ramadan ni, kita kena beri penerangan saudara. Jangan saudara kata saya mengumpat. Ini bukan mengumpat. Dia orang politik. Dia ada pengaruh. Dia presiden PAS. Bila dibuat tuduhan secara terbuka, orang dengar apa yang disebut, menjadi kewajipan saya untuk menjawab juga secara terbuka. Sebab yang dengar tu ramai. Jadi kita perlu bagi tahu ramai orang bahawa apa yang diucapkan oleh Haji Hadi itu satu fitnah, satu pembohongan dan berniat jahat. Sebab dia tahu dalam parlimen ada kekebalan, ada imuniti. Sebab itu dalam parlimen dia sedap bercakap. Apatah lagi PMX tak ada dalam parlimen. PMX mari parlimen besok, ya, dihilang, dicabut lah. Dia uzur. Datang uzur syar'i dia. Sama juga Muhyiddin. Bukan main cakap. Saudara. Sebab itu kita nak bagi tahu bulan Ramadan juga. Tapi bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita beri tarbiyah. Kena pakai istilah Arab, istilah-istilah wala'on ni saudara. Sebab wala'on dia suka dengar istilah-istilah Arab ni. Kita kena tarbiyah mereka. Kena berikan dakwah mereka. Tapi dengan cara yang penuh hikmah dan bijaksana. Kita tak nak maki-maki, tak nak fitnah-fitnah, tetapi kita nak jawab fitnah mereka. Tugas kita menjawab fitnah mereka, bukan tugas kita buat fitnah. Ya, seperti mana yang dianjurkan oleh Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah dan penuh bijaksana serta melakukan ihsan. Bukan senang saudara nak tarik wala'on untuk mengubah minda mereka. Ya.
Dah banyak dah air tapak kaki dia minum ni. Bukan mudah nak ubah dia. Tapi menjadi kewajipan kita untuk berusaha terus, ya, supaya mereka tidak lagi menjadi mangsa kepada skamer lebay-lebay kiprah putih ini. Dulu orang kata ada apa? Jenayah kola putih. Sekarang ni ada jenayah kopiah putih. Yang scam orang. Scam tak semestinya melibatkan duit. Mereka juga scam melibatkan akidah, kepercayaan. Ramai yang tertipu dengan agama kerana skamer-skamer kopiah putih ini, yang mengatakan puak mereka saja yang perjuangkan Islam. Bukti dia, parti kami meletakkan Islam sebagai dasar dan perlembagaan parti kami. Itu je hujah dia. Itu je hujah dia. Kami berjuang Islam, bukti dia apa? Parti kami meletakkan Islam sebagai perlembagaan parti. Maksudnya kalau DAP tukar perlembagaan dia dan letak dalam perlembagaan itu untuk nak melaksanakan Islam, maka wajib kita sokong DAP. Sebab dalam perlembagaan dia dah tukar kepada Islam. Mudahnya pandangan mereka tentang nak memperjuangkan Islam. Sedangkan kita tahu Islam tidak akan diangkat hanya kerana nama luaran. Hanya kerana nama Islam tidak boleh diangkat, saudara. Martabat Islam tidak boleh diangkat hanya kerana pakaian. Martabat Islam juga tidak boleh diangkat hanya kerana slogan ataupun jenama. Letaklah berapa banyak parti politik dalam Malaysia yang menggunakan nama Islam. Letaklah banyak mana pun, saudara. Tetapi kalau kamu tidak tahu bagaimana kamu nak melaksanakan apa Islam suruh secara betul, secara tepat, maka Islam sampai bila-bila pun tidak akan dapat diangkat. Sebab tu nak laksanakan Islam itu dengan hikmah dan bijaksana. Nak berdakwah dengan orang pun dengan hikmah dan bijaksana. Tak perlu nak mencarut-carut, tak perlu nak maki-maki, tak perlu nak fitnah-fitnah, tak perlu nak main isu perkauman. Kamu nak jadi parti kamu supaya disokong ramai orang Islam, maka kamu terpaksa burukkan bukan Islam. Ini bukan cara dia. Kamu nak tarik sokongan orang Islam, patutnya kamu tunjukkanlah perjuangan kamu terhadap Islam itu lebih baik daripada orang lain. Barulah orang Islam akan sokong kamu. Kamu nak kata parti kamu parti terbaik melaksanakan Islam, ceritakan kepada mereka, ceritakan kepada rakyat apa yang telah kamu lakukan terhadap Islam. Iaitu yang kamu lakukan itu lebih baik daripada parti-parti yang lain. Itu cara patutnya yang kamu perlu lakukan. Bukan dengan cara kamu nak minta ramai orang sokong parti kamu dengan cara kamu memfitnah parti orang lain, memfitnah parti yang bukan Islam. Apa saja isu yang melibatkan bukan Islam, kamu akan pusing, kamu akan gunakan, kamu akan tunggangkan untuk mendatangkan kebencian orang Islam kepada yang bukan Islam. Apa isu dia? Isu kampung baru contoh. Patutnya dibahas secara baik, secara ilmiah. Apa salahnya? Di kalangan kita orang Melayu, di kalangan dalam Pakatan Harapan sendiri, dalam UMNO sendiri, ada je yang tidak bersetuju dengan isu kampung baru nak dijadikan sebagai kampung warisan. Bukan semua bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Tapi jangan sampai kita buat cerita mendatangkan kontroversi. Kamu kata tak setuju sebab kampung baru itu tempat berkumpul kepercayaan komunis, bangsa komunis. Ini yang tak betul. Pertama, fakta salah. Yang kedua, kamu bercakap itu berniat jahat. Apa kaitan dengan komunis, dengan kampung baru ni? Kamu nak cerita apa? Apa yang kamu nak maksudkan? Kamu nak katakan bahawa semua Cina yang berada di kampung baru itu semua komunis? Kalau sekadar kamu nak cerita sejarah, nanti kalau orang Cina cerita pada sejarah kita orang Melayu, kamu marah. Sebab itu sejarah yang tidak baik sekadar untuk kamu tahu saja, bukan untuk kamu tunggang dalam politik. Kejap lagi semua orang nak tunggang.
Kejap lagi China pun main isu memali. Kejap lagi DAP main isu 13 Mei. Semua nak main isu nak dipolitikkan sekarang ni. Walau peristiwa tu dah lama berlalu. Kalau benda peristiwa yang tak baik, jadikan sempadan. Peristiwa memali, benda yang amat memilukan kita. Sebab pertempuran di antara Melayu sama Melayu, Islam sama Islam, rakyat sama kerajaan, pihak polis. Perkara yang memilukan kita, menyedihkan kita. Jadikan pengajaran. Hindarkan diri daripada berlaku lagi. Peristiwa memali itu berlaku kenapa? Kerana suntikan, provokasi, propaganda yang dimainkan oleh orang politik yang menghasut penyokong-penyokong mereka untuk melawan kerajaan dengan asas yang cukup tidak tepat dan tidak kukuh. Sebab itu berlakunya peristiwa Mali. Jadikan sepadan. Jangan buat lagi. Ini tak, Haji Hadi masih lagi main. Masih lagi main isu yang sama. Seolah-olah dia seronok tengok peristiwa memali itu berlaku sekali lagi. Sebab itu dia dah mula dah bermain dengan isu perlembagaan penjajah, perlembagaan kafir, macam-macam, hingga melibatkan raja-raja. Melibatkan hakim. Raja dia sentuh, hakim dia sentuh, semua dia sentuh. Diri dia je tak pernah dia sentuh. Dia paling mulia dalam Malaysia ni. Orang lain semua nak digelar ke binatang. Burung tiung, burung kakak tua, kerengga, itik patah kaki, hanya menyalak bukit, biawak hidup, semua. Kepakaran dia dalam ilmu binatang digunakan dalam politik. Kita tahu dia mahir dalam ilmu binatang. Dia khatam dalam bidang binatang-binatang ini. Tapi digunakan dalam politik dia untuk menggelarkan orang. Menggelarkan orang. Kalau suka dengan dia akan angkat. Dia akan jilat dan ampu saudara. Kalau saudara tengok, kalau saudara tengok waktu ada muafakat nasional dulu, waktu dia berbaik dengan UMNO, sampai ke tahap dah macam cerita Hai Chaparral kan, itu cowboy tu. Terima kasih banyak. Kalau saya tengok waktu apa saya sebut tadi, dalam peristiwa memali contohnya, benda tu dah terang, semua dah lembaga sencatan kertas putih dah dibentangkan, semua tahu, semua fakta menunjukkan bahawa bermulanya daripada amanat Haji Hadi itu je. Puncanya daripada amanat Haji Hadi. Dan hari ni dia cuba ulang balik, dia cerita balik. Orang dah lupa dah. Dah ramai lupa. Tetapi bila Haji Hadi hilang kuasa, dah tak boleh jadi kerajaan, tak ada modal nak bercakap, nak cerita pasal ekonomi tak tahu, nak cerita pasal kewangan tak tahu, tak ada apa yang Haji Hadi tahu. Yang dia tahu satu aja, tunggang agama. Maka sebab itu sepanjang dia bucak di parlimen, dia cerita benda itu. Tentang perlembagaan penjajah, tentang negara ini bukan negara madani yang sebenarnya. Zaman Nabi dulu orang bagi imbuhan, kerajaan sekarang zalim, hapuskan pencen. Sedap-sedap mulut je dia cakap. Sebab itu kita katakan jangan percaya dengan penampilan orang seperti ini. Penampilan seperti itu, berserban, berjubah, jadi guru dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, dia gunakan ilmu dia untuk melakukan fitnah kepada pihak yang dia tak suka. Kalau dia suka, saudara, dia akan ampu semau-mahunya. Ini perangai Haji Hadi. Saudara boleh tengok suatu muafakat nasional dulu. Sampai ke peringkat Zaid Hamidi tu, dia suap makan. Ada gambar dia, saudara. Dia suap mulut Zaid Hamidi. Waktu itu Zaid Hamidi ada kes dah. Najib, dia peluk Najib rapat. Anwar tak peluk Najib macam itu. Anwar tak peluk Zaid rapat macam tu. Oh, tapi Haji Hadi dulu dia peluk Kit Siang rapat. Dia pernah peluk Kit Siang rapat, saudara. Tak najis pun waktu tu. Lepas tu dia peluk Najib rapat. Tak kluster mahkamah apa waktu itu. Dia peluk Zaid, siap bagi makan, suap mulut Zaid Haji Hadi ni.
Tak timbul kluster mahkamah waktu itu. Sebab apa? Sebab berkawan dalam satu muafakat nasional. Maka dibersihkan, disucikan. UMNO itu disucikan, lagi menyucikan. Oleh siapa? Oleh Hadi Awang. Tapi bila kamu tak bersama dengan dia, bila kamu tak nak bersama dengan dia, maka timbullah gelaran itik patah kaki. Dia pakar, jangan lawan Haji Hadi. Kalau kamu tak mahu digelar binatang, jangan lawan dia. Adalah binatang dia akan bagi peruntukan kepada kamu nanti. Dia tak buat RU 365, kan? Dia tak memberikan royalti kepada Kelantan dan Terengganu waktu dia jadi kerajaan dulu. Dia guna binatang juga sebagai alasannya. Dia bukan sekadar gunakan binatang untuk tuduh musuh politik, tetapi dia juga menggunakan binatang untuk mempertahankan kelemahan dia sebagai kerajaan. Bila orang tanya kenapa zaman kamu jadi kerajaan tak buat RU 365, kenapa zaman kamu jadi kerajaan kamu pun tidak bagi royalti kepada Kelantan Terengganu, Haji Hadi jawab apa? Tak boleh buat, kerengga banyak, kerengga. Binatang juga yang kena. Kesian binatang, saudara. Kalau binatang tu ialah, itulah hikmahnya Allah tidak memberikan binatang ni boleh bercakap macam manusia. Saya rasa kalau binatang boleh bercakap macam kita, setiap hari binatang ni akan bergaduh, bertumbuk dengan Haji Hadi, saudara. Semua binatang dalam hutan akan berkumpul di Rusila, berdemonstrasi di depan Masjid Rusila, membantah tindakan Hadi, mengaitkan mereka dalam politik negara. Sebab itu ada hikmah dia, Tuhan tak bagi binatang bersuara. Kalau tidak, hari-hari binatang ni maki hamun Haji Hadi. Kamu suka dengan satu pihak, kamu puji macam nak gila. Bila tak suka, kamu gelar dia binatang. Bila kamu tak boleh buat undang-undang RU 365 yang kamu dulu bukan main sibuk lagi nak buat, bila kerajaan kamu jadi kerajaan, kamu tak buat. Royalti negeri kamu sendiri pun kamu tak bagi waktu kamu kerajaan. Hari ini bercakap kat parlimen, kerajaan zalim, tak bagi royalti. Zaman dia tak bagi sebab apa? Kerengga banyak. Tak boleh buat apa, kerengga banyak. Sampai masuk dalam jubah, gigit telur dia, sampai dia pun tak datang parlimen. Sebab apa? Tak datang parlimen, sebab kerengga gigit telur saya. Sebab tu duduk di Sira je, saudara. Makan gaji buta. Sebab itu hari ni bercakap, bukan main hebat. Bercakap seolah-olah dia tak pernah jadi kerajaan. Dia punya teori dia, kan? Kenapa tak buat ni? Kenapa ni? Sesama saya dah. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih banyak. Jadi kita balik kepada isu yang dimainkan sekarang ini adalah di bulan Ramadan ini. Sebab dia tahu bulan Ramadan ni kalau tak ada isu jadi macam sunyi, kan? Jadi kena cari juga isu. Kena cari juga isu supaya kita boleh attack kerajaan ni. Jangan bagi berhenti nak serang kerajaan ni. Cari. Kalau tak ada, kita reka. Jadi cari bulan Ramadan ni apa yang sesuai. Pengumuman menteri bahawa kantin sekolah dibuka. Dia jadi bahan lah. Jadi bahan sekarang. Hal benda tu dulu macam tu pun, kan? Waktu zaman kerajaan mana pun dulu macam tu lah. Tapi sebab apa jadi sekarang ni dimainkan isu? Sebab kerajaan Madani tak lagi sensitif dengan Islam. Kerana tak sensitif dengan Islam, apa dia? Dalil dia kantin dibuka. Jadi saya ada anak sekolah yang saya didik anak saya supaya berpuasa, anak saya akan terpaksa berbuka puasa di kantin kerana kantin dibuka. Itu dia kita punya fahaman. Dia hasad orang lain. Teruknya kat Malaysia Madani ni. Dia nak kalau Malaysia Madani kita buat Islam sampai bukan Islam tak makan. Yang sebenarnya ada fahaman ulama. Usahakan kantin. Ada ulama, ada ustaz bercakap. Dia lebih suka kalau di R&R itu. Bukan di kantin sekolah saja. R&R sekarang ni kita tengok bulan Ramadan banyak tutup.
Kan? Banyak tutup. Tapi ada satu ustaz dia kata sepatutnya Arab pun dibuka juga. Bukanlah buka semua, tapi hendaklah dibenarkan satu kedai dibuka. Pertama kepada yang bukan Islam, memandu jauh kalau mereka lapar, mereka nak makan. Itu satu. Yang kedua kepada orang Islam yang bermusafir. Selalunya Arab ni jalan lebuh raya. Dan bagi orang Islam pula, ya, bila mereka bermusafir, mereka dibenarkan untuk berbuka puasa. Mereka dibenarkan untuk tidak berpuasa. Ya. Dan diwajib digantilah. Ya, sebab Islam membenarkan, memberikan kelonggaran kepada kita umat Islam yang bermusafir. Ya, bermusafir untuk mereka tidak berpuasa dan wajib diganti. Jadi bagi mereka yang bermusafir, kadang lapar tengah jalan, tak boleh nak memandu. Kalau kadang-kadang lapar memandu, mungkin bahaya. Mereka nak makan, area tutup. Jadi ada sebuah ustaz mengatakan, kalau sekarang ihsan, kita sebagai sebuah negara Islam yang bijaksana, apa salah tanah Arab dibuka satu tapak untuk kurang-kurangnya membekalkan untuk isi perut kepada yang bukan Islam, untuk mereka makan perjalanan jauh, dan kepada yang Islam yang bermusafir atau kepada Islam yang ada penyakit, ya, yang terpaksa jalan jauh tiba-tiba lapar, tak boleh, kalau tak makan menjejah kesihatan dia dan mengakibatkan kemalangan jalan raya dan mengganggu keselamatan dan sebagainya. Ada tempat untuk mereka berhenti untuk makan. Sepatutnya boleh buat. Tetapi macam mana kita nak buat? Baru peringkat sekolah saja pun dah jadi seolah-olah Islam terancam. Islam terancam. Sebab apa terancam? Sebab kantin dibuka kepada yang bukan Islam, anak-anak murid yang bukan Islam. Saudara, kalau bab makan tak puasa ni saudara, tak payah pandang ke kantin sekolah lah. Kadang-kadang saudara di rumah pun, anak tak puasa, selamba je saudara biarkan anak saudara makan. Dalam rumah anak makan tak ada masalah pun. Kan? Ada saudara kawal. So, saudara tahu dia budak belum diwajibkan lagi. Cuma kita diminta didik dia berpuasa. Tapi kalau dia tak tahan, dia nak makan juga. Bolehkah kita nak rotan dia? Bolehkah kita nak marah dia? Tak boleh. Sebab belum jadi kewajipan bagi dia. Maka kita bagi, kita siapkan makanan untuk dia. Jadi atas dasar itulah sekolah menyediakan kantin. Pertama, untuk yang bukan Islam. Kalau sekolah agama, tahfiz contoh, tiba-tiba buka kantin, masalah juga. Boleh juga dipertikaikan. Sekolah 1% Islam, sekolah tahfiz, mahat tahfiz, tapi kantin dibuka, itu boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan. Tapi kan sekolah kebangsaan biasa, yang ada yang non-Muslim, ada kaum Cina, anak murid Cina, anak murid India, ya, dan kantin dibuka. Apa masalahnya bagi kita? Apa masalahnya bagi kita? Apatah lagi arahan kementerian supaya ada guru yang bertanggungjawab seperti biasa. Pantau kantin. Jangan senang-benang orang boleh makan kat situ. Takkanlah kerana amalan ibadah kita. Ya, kerana ibadah kita, amalan kita, kita nak buat ibadat sampai kita mengganggu, sampai kita menyusahkan agama lain.